لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim mempersilakan Yang Ma'arif Datuk memulakan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وأتمم لنا بالخير يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati, terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Puan Nusniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemma Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada malam ini. Sepatutnya malam besok giliran saya, kerana besok ada program yang tidak dapat dielakkan, saya telah memohon untuk diawalkan pada malam ini. Alhamdulillah telah dapat diaturkan oleh pihak Gemma Nur Iman. Saya ucap terima kasih banyaklah. Jadi hadirin hadirat sekalian, menyambung kembali pengajian kita syarah matan Ummul Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi yang disyarah oleh Dr. Yusri Mazlan bersama rakan-rakan pada yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kita dah sampai sifat wahdaniyah. Pada malam ini menyambung muka surat 103. Muka surat 103 iaitu berkaitan dengan tanbihun, peringatan. Muka surat 103, 104, 105, 106, 107, 108. Bila saya melihat sepintas lalu berkaitan dengan tanbihun ini, peringatan ini pada muka surat 103 sampai muka surat 108, perbahasan ini agak sukar sedikit. Saya berhasrat untuk kita skip di situ. Skip dulu muka surat 103 sehingga 108 kerana saya bimbang kita tak sukar untuk dipahami perkara ini. Ini perbahasan yang agak mendalam juga dalam bab tauhid. Disebut di situ burhan tawarud, burhan tamanu, tafarrud bil kamal. Ini istilah-istilah yang agak sukar untuk kita faham. Jadi saya skip lah. Kita terus pada muka surat 109. Siapa yang ada buku. Jadi yang pertama muka surat 109. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita tengok matan berkata pengarang kitab Imam As-Sanusi dalam kitab dia matan Ummul Barahin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazihi sittu sifatin al-ula nafsiyah wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'dahu salbiyah.
dalam muka surat 109 ini, apa yang kita baca dia punya terjemahan dulu ya. Fahazihi sittu sifatin ya, fahazihi sittu sifatin, yang maka ini 6 sifat ya. Al-ula, yang pertama, nafsiyah, sifat nafsiyah ya. Sifat nafsiyah ada satu sahaja ya. Wahia al-wujud, iaitu sifat wujud, artinya ada. Wal khamsatu ba'dahu salbiyah, dan 5 sifat selepasnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah iaitu sifat yang menafikan ya, sebaliknya, yang menafikan segala kekurangan Allahu Azza wa Jalla ya. Ini dia punya matan. Apa yang kita nak apa yang nak diutarakan ataupun nak ditegaskan oleh Al-Imam As-Sanusi ya, dalam matan ini, iaitu setakat ini ya, setakat kita telah membahas sifat nafsiyah dan juga 5 sifat selepasnya, iaitu sifat-sifat salbiyah. Maknanya Imam Sanusi nak merumuskan di sini ya, setakat 6 sifat yang kita dah bahaskan, iaitu ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yang ini berkaitan dengan zat Allahu Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, itu sifat wujud ya, zat Allah Subhanahu wa taala yang wajibal wujud ya, yang wajib wujud ya. Dan juga 5 sifat selepasnya yang kita namakan sifat salbiyah. Mudah nak faham jika hadirin hadirat ingat balik misalan yang saya buat berkaitan dengan panau salap ya. Kenapa panau salap dinamakan dengan panau salap? Sebab nak menghilangkan panau. Salap tu bahasa Arab ya. Daripada salaba jadi perkataan salbiyah ya. Nak menghilangkan ataupun menafikan apa-apa sifat yang kekurangan bagi Allahu Subhanahu wa taala. Itu sebab tu dipanggil sifat salbiyah ya. Nak menafikan ya apa-apa kekurangan bagi Allahu Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok kepada keterangan ya. Ini yang Imam As-Sanusi dalam perbahasan kita pada malam ini, kita nak tengok syarah kepada matan Al-Imam As-Sanusi. Setelah Imam As-Sanusi menjelaskan 6 daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla, maka beliau mengklasifikasikan 6 sifat tersebut kepada 2 pecahan. Ini 2 pecahan pertama ya, iaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah ya. Sifat nafsiyah terkandung di dalamnya satu sahaja, iaitu sifat wujud. Sedangkan sifat salbiyah terkandung di dalamnya 5 sifat, iaitu sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatuhu lil hawadith, sifat qiyamuhu binafsih, dan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah baru sahaja ya kita selesai ya minggu lepas kan. Jadi kita tengok di sini ya, kita tak habis lagi bincang sifat 20, baru 6 sifat sahaja. Dan di pertengahan ini Imam As-Sanusi merumuskan balik 6 sifat yang kita dah bahas sebelum ini dipecah 2 ya. Sebelum ini saya dalam perbahasan awal dulu kita dah bicara dah sifat 20 ni dipecah 4, iaitu ada sifat nafsiyah ya, sifat wujud 1, ada sifat salbiyah ya, ada 5 sifat, ada sifat ma'ani, ada 7 sifat, ada sifat ma'nawiyah, ada lagi 7 sifat ya. Kenapa dipecah-pecah ni? Ya, kenapa imam-imam kita ya dalam manhaj memahami sifat 20 ni dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, para imam tauhid kita
pecah-pecah pula sifat 20 ni kepada 4 bahagian. Ya, jawab dia supaya kita mudah faham. Ya. Bila sebut saja sifat nafsiyah, dah orang dah faham dah. Itu bersifat berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib al-wujud. Satu saja sifat. Ya. Sifat-sifat salbiyah, sebut saja sifat salbiyah, maknanya nak memahamkan kepada kita, kita nak menolak apa-apa kekurangan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nak menafikan apa-apa sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang kurang itu adalah makhluk. Jadi kalau kita ambil contoh dulu, qidam, ya. Wujud qidam. Qidam apa maksudnya? Sedia. Maksud sebenarnya, tafsirannya ialah tidak ada permulaan. Yang ada permulaan adalah makhluk. Ya? Kan menafikan kekurangan tu. Ya? Menafikan kekurangan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada mula, yang ada permulaan, makhluk. Baqa, ya? Tiada kesudahan. Kekal selama-lamanya. Yang ada kesudahan, yang binasa adalah makhluk. Ya? Yang mati, yang sakit, ya? Yang rosak, ya? Semua makhluk. Ya? Tak kiralah makhluk yang hidup, ya? Ataupun makhluk yang tak hidup. Ya? Kereta contohnya pun habis, ya? Sampai jangka hayat dia akan binasa. Ya? Ini nampak, ya? Jadi Imam Sanusi dalam bahas sifat 20 ni, sebelum lagi melangkah kepada sifat-sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah, bahas semula, rumuskan semula supaya kita mudah memaham dan mengingat semula 6 sifat yang kita dah belajar, iaitu 1 sifat nafsiyah dan 5 sifat salbiyah tadi. Apa dia sifat nafsiyah? Dibahas balik semula, ya. Sifat nafsiyah, muka surat 110, ya, bagi yang ada buku, ya. Sifat nafsiyah bermaksud sifatun thubutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsi zat duna ma'nan zaidin alaiha. Bermaksud, apa dia sifat nafsiyah? Sifat yang sabit, subutiyah. Sifat yang sabit, subut ni maknanya sabata, bahasa Arab yang dimelayukan sabit, yang menunjuk kepada zat itu sendiri, tanpa mengandungi makna yang selainnya yang bertambah ke atasnya. Satu sifat yang sabit yang menunjuk kepada zat itu sendiri, tanpa mengandungi makna yang selainnya yang bertambah ke atasnya. Definisi kita tengok, kita tengok syarah yang selanjutnya supaya mudah kita faham. Definisi ini adalah berdasarkan kepada definisi yang disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri serta ulama yang sependapat dengan beliau. Secara umum, definisi ini menjelaskan kepada kita bahawa sifat nafsiyah itu adalah sifat yang sabit, subutiyah. Hal ini bermaksud sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah tidak termasuk dalam takrifan sifat yang sabit, kerana sifat salbiyah adalah sifat adamiyah, sifat yang dinisbahkan kepada tiada. Payah bahasa mengaji tauhid ni, ya. Tak apa, kita baca perlahan, ya. Sedangkan sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah, ya. Sifat yang ada serta dapat dilihat, dan sifat ma'nawiyah pula dikatakan sebagai sifat haliyah, sifat yang menengahi antara maujud dan ma'dum. Payah ni istilah-istilah, tak apa, nanti kan saya terang, ya. Serta melazimi sifat ma'ani, ya. Semula. Secara umum, perenggan yang kedua tu, ya, yang daripada atas,
Definisi ini adalah berdasarkan pada definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri serta ulama yang sependapat dengan. Secara umum definisi ini menjelaskan kepada kita bahawa sifat nafsiyah itu adalah sifat yang thabit, subutiyah. Hal ini bermaksud sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah tidak termasuk dalam tafsiran, ta'rifan sifat yang thabit, yang subutiyah tadi. Ya. Jadi dia begini ya, untuk memaham pecahan-pecahan tadi ni, sifat salbiyah ya. Sifat salbiyah iaitu wujud. Wujud ni kena disabitkan, subut ya, sabit wujud zat Allahu Subhanahu wa taala, bukan membawa makna yang lain tadi ya. Tu sebut tadi tu kat atas tadi ya. Sifatun subutiyah yadullul wasfu biha ala nafsi zat duna ma'na zaidin alaiha ya, bukan membawa makna lain. Kalau saya nak bagi contoh ya, kopiah saya warna putih ya. Kopiah ni wujud ke tak wujud ya? Zat kopiah saya ni ya, nampak kan jisim ataupun jirim kopiah ni. Zat apa ni, kopiah ni wujud ke tak wujud? Kalau saya tanyalah hadirin hadirat sekalian ni yang nampak gambar saya ni, kopiah ni wujud ke tak wujud? Saya wujud ke tak wujud? Wujud. Boleh tunjuk tak wujud ni dekat mana? Wujud. Betul kepala. Okay. Dia wujud atas kepala. Atas kepala ni kopiah. Wujudnya tu dekat mana? Dekat songkok tadi. Dekat kopiah. Okay. Kopiah, saya pegang kopiah ni. Ini kopiah ke? Ini kopiah saya ya. Jadi kopiah ni bila saya tanya tadi wujud ke tak wujud? Wujud ya. Dia kadang-kadang kita nak faham ni kena bermain dengan apa ni, dia ada unsur falsafah. Bila orang tunjuk, saya tunjuk kopiah saya ya, ni kopiah saya lah ya, zat dia ada ke tak ada? Ada. Tunjuk adanya kat mana ya, wujud tu kat mana? Itulah. Jadi kita nak sabit, kalau kita maknanya bila kita nampak kopiah ni dah tentulah wujud kopiah ya. Tapi kita nak menerangkan wujud tu tak dapat. Kalau kita panggil, kita kata yang mana wujud, yang mana kopiah. Itu dari segi kita nak memahamkan, nak mensabitkan. Kalau tak ada kopiah ni tak adalah wujud tu. Itu maksudnya ya. Saya nak fahamkan ke situ. Maknanya kalau tak ada zat Allah Ta'ala ni tak adalah sifat wujud tu. Kita nak sabitkan ke situ. Walaupun zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kita tak nampak. Ya. Ini yang nak dimasukkan oleh sifat nafsiyah tadi ni. Sifat yang sabit. Kita nak mensabitkan apa bukti? Macam zat kopiah ni ada bukti dia nampak. Ya, nampak zat ni boleh kita pegang, boleh kita rasa dia ya. Bila kita sentuh dia. Ini sebab zat makhluk ya. Zat makhluk ya. Zat Allah Subhanahu Taala tak dapat dipegang, tak dapat dilihat, tak dapat disentuh ya. Kan? Tetapi kita nak sabitkan wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Macam mana kita nak sabitkan wujud zat Allah Ta'ala. Itu balik kita kepada hukum akal yang kita belajar. Ya. Kalau tak ada zat ataupun tak wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana mungkin wujud alam ini? Kan? Ya. Dia nak sabit ke situ balik. Ya. Sebab alam ini tak mungkin terjadi dengan sendiri. Ya. Tak mungkin terjadi dengan sendiri. Kita pun tak boleh terjadi dengan sendiri.
Alam yang ada, saya dah sebut dulu, ada lebih 70 jenis alam yang ulama bahas dalam ilmu tauhid ni. Alam hayawan, alam manusia, alam laut, alam jin, alam tumbuh-tumbuhan. Yang tu yang boleh kita cakap mungkin tak sampai 10 pun. Tapi ulama tauhid bahas ada 70 jenis alam dalam dunia ni. Mustahil kesemua alam ini terjadi dengan sendiri. Mesti ada suatu kuasa yang begitu agung yang menjadikan alam ini. Itulah yang kita yakin, itulah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni sebab tu kita kena mengaji sifat 20 ni. Itu dari segi hukum akal dia. Sebab akal kita tak boleh terima alam yang begini hebat ni terjadi dengan sendiri, tak boleh terima. Mesti ada pencipta dia. Pencipta inilah yang kita nak yakinkan dalam hati kita, kewujudan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kewujudan zat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Intan Al-Jafri angkat tangan ya. Ada yang nak tanya ke tadi tu? Intan Al-Jafri ya, angkat tangan. Tak ada ya. Ini hadirin hadirat sekalian, ni kita nak perbahasan ni agak tinggi, agak mendalam. Cuma saya nak sebutkan tadi ni, bila kita nak sabitkan, sebab itu sifat wujud, sifat nafsiyah bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dinamakan sifat subutiyah. Sabit, mana sabit ni tetap, ataupun maknanya wajib adalah maknanya kita nak sabitkan sifat wujud kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diistilahkan subutiyah tadi ni, sabit nak menetapkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kita tak nampak, tetapi kita nak sabitkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berdasarkan dalil akal. Cuma dalam disebut di sini, hadirin hadirat sekalian, ada pembahagian-pembahagian yang dibuat oleh para ulama tauhid. Dinamakan sifat salbiyah tadi ni, sifat nafsiyah tadi ni, sifat subutiyah. Yang lain-lain apa nama dia? Dia ada istilah-istilahnya yang tersendiri. Contohnya sifat salbiyah tadi. Sifat salbiyah bukan sifat subutiyah tadi. Sebab apa dia kata sifat salbiyah bukan subutiyah? Sebab dinamakan dia sifat adamiyah. Apa maksud adam? Adamiyah iaitu sifat yang dinisbahkan kepada tiada. Tiada. Nak menafikan tadi ni. Adamiyah. Tidak ada. Contoh qidam, tidak ada permulaan. Baqa, tidak ada kesudahan. Kan itu yang dimaksudkan adamiyah tadi ni. Yang dinisbahkan kepada tiada. Tiada, semua tiada. Yang ada ni, yang ada mula, ada akhir, ni kita makhluk. Itu sifat salbiyah tadi. Yang nak menafikan segala kekurangan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dipanggil sifat salbiyah tadi, bukan sifat subutiyah, tetapi sifat adamiyah, yang menafikan, yang meniadakan, tak ada mula, tak ada apa lagi, tak ada kesudahan, tak sama macam yang kita baharu, laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu binafsih, tak perlu bantuan, tak perlu pada zat yang lain, dia berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah, tidak berbilang, semuanya tidak. Itu dipanggil sifat adamiyah. Manakala sifat ma'ani pun bukan
sifat subutiyah. Tetapi sifat ma'ani yang diterang dalam ni dipanggil sifat wujudiyah. Sifat yang wajib ada. Ya. Dan dapat dilihat. Dapat apa dilihat tu bukan sifat tu yang dapat dilihat. Tetapi kesan daripada sifat itu yang dapat dilihat. Ya. Contoh apa? Kudrat. Kudrat Allah Subhanahu Wa Taala ni dapat kita lihat. Sepanjang masa berlaku kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat yang satu tu. Yang menghidupkan, yang mematikan. Ni kita, sebab itu bila kita faham begitu, maknanya kita faham semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya saja kita yang usahalah. Kita yang makan, kita yang suap. Itu bila kita faham bab tauhid ni, itu di dalam, ya, di dalam jiwa, di dalam hati kita ni nak mensabitkan tadi tu, ya. Zahirnya saja kita yang ikhtiar, ya. Tetapi kalau di dalam pun kita mengaku kita, itu syirik. Wa'iyyazubillah, kita mengaku semua kita. Sampai dalam hati kita pun semua makna ni aku yang buat, ya. Dah tinggal dah, Allah letak di mana. Itu maksud dia, ya. Jadi sifat ma'ani tadi ni, ya, sifat wujudiyah, ya, yang wajib ada bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dapat dilihat, ya. Qudrat, iradat, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lihat, ya. Kemudian sifat, itu sifat ma'ani tadi, ya. Dulu juga saya dah terangkan kenapa dipanggil sifat wujudiyah. Ya, ini sifat yang wajib ada bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada sifat ni, maknanya bukan Tuhan. Kudrat, Allah Maha Berkuasa, ya. Kalau tak ada sifat kudrat, bukan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Tuhan yang kita sembah, ya. Iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, ya. Semua sifat-sifat ma'ani ni, ya. Itu sebab tu dipanggil sifat wujudiyah. Kemudian sifat ma'nawiyah pula dikatakan sebagai sifat haliyah. Sifat, dalam sebut ni, dalam istilah ni payah kita nak faham, muka surat 111 dalam Quran tu. Sifat yang menengahi antara maujud dan ma'dum. Maujud, antara maujud dan ma'dum serta melazimi sifat ma'ani. Antara ada dan tak ada. Macam mana pula tu? Itu maksud dia tu, sifat haliyah, sifat yang menerangkan keadaan. Dia begini, mudah kita faham. Sifat ma'nawiyah ni. Sifat ma'nawiyah ni dikaitkan dengan sifat ma'ani tadi, ya. Bagi sifat kudrat, Maha Berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ma'nawiyahnya ialah kaunuhu qadiran, kan? Betul, ya? Sampailah kaunuhu, yang akhir sekali kaunuhu mutakalliman, ya, Maha berkata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah? Ya. Sifat ma'ani dengan ma'nawiyah tadi, sifat ma'ani tadi kita panggil sifat-sifat wujudiyah. Sifat ma'nawiyah pula dikatakan sifat haliyah, yang menerangkan balik keadaan ma'ani tadi, ya. Sebagai contoh, orang yang banyak harta, ya, banyak harta, wang ringgit berjuta-juta, ya, orang kaya lah, ya, kita panggil apa? Kita panggil apa? Jutawan, kan? Milioner, bilioner dan sebagainya, ya. Jadi kalau saya nak nisbahkan sifat tadi ni, sifat ma'ani ni maknanya orang ini orang kaya. Kaya, banyak harta, jutawan, harta ada berbilion-bilion, ya. Itu dia punya ma'ani dia. Ma'nawiyahnya, kita nak menerangkan hal orang yang banyak harta tadi, kita panggil dia jutawan. Bila sebut dia jutawan, maknanya orang tu banyak harta, ya. Banyak harta tadi ma'ani, sifat ma'ani dia.
Gelaran dia jutawan tadi nak menegangkan hal dia banyak harta tadi tu. Itu dipanggil haliyah tadi ni. Sifat ma'nawiyah tadi iaitu sifat-sifat haliyah. Boleh faham ya? Waktu contoh yang lain, orang yang banyak ilmu, kita panggil ilmuwan. Banyak ilmu tu ma'ani. Ilmuwan itu gelaran dia tu ilmuwan ataupun kita panggil ulama, ya, contohlah ya. Orang ulama yang banyak ilmu, ya, orang yang beramal dengan ilmu dia, ya, orang yang tinggi kedudukannya, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil ulama. Ulama itu dia punya haliyah dia ataupun sifat ma'nawiyah dia. Banyak ilmu, hebat, faqih, ya, itu dipanggil ma'aninya. Sehingga boleh faham kot ya. Itu nak membezakan tadi. Ya, nak membezakan nafsiyah, ya, sifat nafsiyah tadi iaitu sifat subutiyah yang sabit, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat sifat salbiyah, ya, sifat-sifat adamiyah ataupun nak dipanggil menafikan, ya, menafikan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak sama dengan yang baharu, ya, mukhalafah lil hawadis, tidak perlukan, ya, bantuan orang lain, dia wujud dengan sendiri, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, tidak berbilang-bilang, ya. Itu semuanya tidak. Itu sifat, ya, salbiyah tadi, ya. Kemudian sifat ma'ani kita panggil sifat-sifat wujudiyah, ya. Sifat wujudiyah yang kita dapat, yang wajib ada bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak membuktikan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kudratnya, iradatnya, ilmunya, sama'nya, basarnya, kalamnya, ya. Dan sifat-sifat ma'nawiyah tadi iaitu sifat-sifat haliyah, nak menerangkan kehebatan sifat-sifat, ya, ma'ani tadi, ya, nak menunjukkan, ya, kedudukan ataupun hal, ya, sifat ma'ani tadi, ya. Saya ingat harap semua orang boleh faham lah, takut saya faham seorang lain, ya. Kalau tak faham tanya, ya, kalau boleh saya jawab, insya-Allah saya jawablah, ya. Jadi okey, kita tengok muka surat 111 tu, perenggan yang seterusnya. Secara ringkasnya, ya, bab mengaji tauhid ni nak kena fokus, ya, hadirin hadirat sekalian. Kalau kita tak fokus, payah nak faham. Puan Nurini ni susah ya tu, ya, memang susah, ya. Saya dulu pun nak faham pun berpindah-pindah mata, ya. Memang pening nak faham bab tauhid ni, ya. Sebab itu kita kena fokus, dan juga sebenarnya itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenarnya, ya. Tak apa sekarang kita tak faham, sekurang-kurangnya kita dengar, ya. Insya-Allah sekali, dua kali saya beri semangat dah ni, ya. Saya beri semangat pada semua hadirin hadirat sekalian, ya. Yang mustahak kita belajar. Faham ni milik Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, ya. Sekurang-kurangnya kita dapat tahu, ya. Betul lah, ya, Puan Rafiah ni, ya. Insya-Allah mula-mula kita tahu, kita dengar, kita tahu, insya-Allah kita faham, ya. Kemudian, kita tengok, ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT campakkan fahaman, ya, pada kita insya-Allah, ya. Secara ringkasnya kita sambung, ya. Secara ringkas, sifat nafsiyah memfokuskan kepada 3 perkara utama. Ni kita syarah ni, mustahak ni. Sebab syarah ni membantu kita faham, ya. Yang pertama, sifat nafsiyah adalah satu sifat yang sabit bagi zat. Yang ini nak menunjukkan sememangnya wujud, ya. Macam saya bagi contoh kopiah tadi kan. Ni kopiah, kopiah ni wujud ke tak wujud? Wujud, tetapi kita tak boleh nak tunjuk di mana wujud tu, ya. Tapi dia sabit wujud. Ada kopiah ni adalah wujud, ya. Ada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya sabitlah wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala tu, walaupun kita tak nampak. Yang kedua, ia sekadar menunjukkan kewujudan zat, bukan nak tunjuk lain, ya.
Yang ketiga, sifat ini tidak menunjuk kepada makna yang lain selain zat itu sendiri, ya. Dia tidak bertakluk. Ni satu lagi bab bertakluk ni pun satu bab yang payah kita nak faham, ya. Nanti insya-Allah, ya. Ada dua ni, ada tiga ni, ya, sifat ni. Yang paling mustahak yang pertama itulah, ya. Satu roman ni, sifat nafsiyah adalah satu sifat yang sabit bagi zat, yang ini nak mensabitkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sekadar, yang kedua, ia sekadar menunjukkan kewujudan zat, ya. Bukan nak tunjuk, ya. Maknanya kita nak meyakinkan bahawa zat Allah Subhanahu wa taala itu wujud, ya. Yang ketiga, sifat ini tidak menunjuk kepada makna yang lain selain zat itu sendiri, yang ini tidak bertakluk. Yang sifat-sifat yang bertakluk nanti kita masuk dalam sifat ma'ani. Dia ada nanti saya akan sampai dalam sifat qudrat, dia ada ta'alluq, ya. Dulu saya ingat masa kita bahas dalam kitab Risalatut Tauhid tu, saya dah terangkanlah, ya. Dia ta'alluq ni ada banyak pecahan-pecahan dia, insya-Allah. Tapi sekarang tak payah pening kepala lah, ya. Cuma kita faham di sini sifat nafsiyah, sifat wujud tadi, ya, tidak menunjuk kepada makna yang lain, ya, selain zat itu, dan tidak bertakluk. Yang bertakluk ni ada sifat, nanti kita sampai sifat qudrat, ya, sifat iradat, ya. Sifat apa lagi? Kalam, ya. Adapun menurut definisi sifat nafsiyah yang telah dikemukakan oleh Al-Imam As-Sanusi itu sendiri adalah al-halul wajibah lidzat ma damatil zat ghaira mu'allalah bi'illah. Apa maksud dia? Satu keadaan yang wajib, ya, nak menunjukkan sifat nafsiyah tadi. Suatu keadaan yang wajib bagi suatu zat selama zat tersebut tidak dikeranakan dengan suatu kerana, yang ini tidak berkait dengan sifat yang lain sama sekali. Sifat wujud tadi ni maknanya tak berkait dengan yang sifat-sifat yang tidak berkait dengan sifat yang lain, ya, tidak bertakluk tadi, ya. Payah nak faham ni, ya. Tak apa, kita baca dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, ya, kefahaman kepada kita, ya. Yang mustahak di sini, apa yang Imam As-Sanusi nak sebut di sini ialah tentang keadaan, ya, hal al-wajibah, hal yang wajib. Kita nak sabitkan wujud, sifat wujud tadi kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Puan Robiah angkat tangan, ya. Puan Robiah. Ada nak tanya ke? Tak ada Ustaz, tertekan, maaf. Oh, tertekan. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan, ya. Yang saya ulang balik, yang mustahak di sini, ya, kita nak bila sebut tadi sifat nafsiyah, sifat wujud tadi satu sahaja, ini sifat yang dipanggil sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mustahak kita nak faham di sini, kita nak sabitkan wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Memang wujud, ya. Macam mana kita nak yakin Allah Taala ni wujud? Ya, balik kepada hukum akal dan juga hukum naqal, ya. Dalil akal dan juga dalil naqli, dalil Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya, ini dalil-dalil naqal, dalil Al-Quran. Dengan dalil akal sahaja pun kita dah boleh mensabitkan wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita memerhati alam ini, ya. Sebab itu saya nyatakan dulu, kita nak merenung, cara kita nak mensabitkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ni, ulama ajar, iaitu dengan, ya, dalam hadis pun ada disebut tafakkaru, ya,
fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Kita renunglah, fikirlah berkaitan dengan makhluk yang Allah jadikan. Jangan kita nak mengkaji, memikir tentang zat Allah. Tak sampai kita. Sebab itu para ulama, kalau di sekolah dulu, yang pertama diajar ialah bagaimana kita nak memerhati makhluk ni, nak memikir tentang makhluk ni, iaitu yang pertama dia kata, dengan kita merenung alam bawah. Alam bawah ni apa maksud alam bawah? Alam yang kita nampak. Langit, bumi, yang kita nampak lah. Laut, tumbuh-tumbuhan. Sebab itu ada perkara-perkara yang kita lihat, yang Nabi suruh tengok, suruh pandang, dapat pahala. Tengok langit, timbul. Timbul rasa kehebatan langit ni. Kita nampak langit ni hebat. Tinggi dia tak tahu ke mana lah. Tak sampai kita. Tak tahu berapa lapis. Yang kita tahu ada 7 petala langit, 7 petala bumi. Kita pun tak tahu macam mana 7 lapis ni macam mana. Setiap lapis ni berapa jauh pun kita tak tahu. Tetapi bila kita tengok langit, Nabi kata dapat pahala. Sebab boleh mendatangkan ketakjuban kita kepada ciptaan Allah. Barulah kita nampak di situ kehebatan orang penciptanya. Kehebatan penciptanya iaitu Allahu Azza wa Jalla sendiri. Itu melihat alam bawah. Ini yang diajar dalam ilmu tauhid. Pergi ke laut, pergi ke laut, kita tengok laut yang begitu besar, ombaknya tak berhenti-henti, walaupun kita belajar sains daripada graviti bulan, tetapi kita tengoklah, memang takjub kita, tetapi kalau kita fikir pula, kalau graviti bulan, dialah itu belajar sains graviti bulan lah, tetapi ombak laut ni bukan kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Bila besar dia, dengan habis semua karam, kan? Ada waktu kecil, bolehlah kita mandi tepi pantai tu. Tapi bila ombak jadi besar, jadi tsunami, jadi tu kita nampak di situ betapa hebatnya ciptaan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ulama ajar, yang Nabi kita ajar, yang para ulama kita ajar, memerhati alam bawah, kemudian alam atas. Alam atas ni alam langit lah. Alam langit. Yang manusia sampai sekarang ni berlumba-lumba. Berlumba-lumba. Tengok langit ni sampai mana. Mana penghujungnya. Kita pun tak tahu. Tak ada pun, tak tahulah. Kalau ada kajian sains yang lebih mendalam. Berapa jauh langit ni ke atas pun kita tak tahu. Memerhati alam yang lain, alam yang tak nampak, alam malaikat, alam malakut, dipanggil alam malaikat. Itu cara-cara kita nak meyakinkan, meyakinkan iman kita kepada mentauhidkan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mustahak. Kita sambung muka surat 112. Al-Imam As-Sanusi menjelaskan bahawa sifat maujud adalah sifat yang tergolong dalam kategori sifat haliyah yang diterjemahkan dengan keadaan. Sifat ini haliyah dikatakan juga kepada sifat ma'nawiyah. Beliau membezakan haliyah yang telah, ni panjang pula perbahasan ni. Ini Imam Sanusi. Tadi Imam yang disebut oleh Al-Imam Baijuni. Imam As-Sanusi sendiri, dia ada pandangan yang lain lah berkaitan dengan sifat nafsiyah tadi ni. Kata Imam As-Sanusi, sifat wujud tadi ni pun termasuk juga dalam kategori sifat haliyah yang diterjemahkan dengan keadaan. Haliyah, hal-hal ni keadaan lah. Haliyah, hal-hal ni bahasa Arab yang dimelayukan. Hal itu maksudnya keadaan.
Sifat ini haliyah dikatakan juga pada sifat ma'nawiyah. Ya, ini kata Imam As-Sanusi. Ya, ini pandangan yang lain sedikit daripada Imam Bajuri tadi. Beliau membezakan sifat haliyah yang terdapat pada sifat nafsiyah dan yang ada pada sifat ma'nawiyah dengan perkataan selama mana zat tersebut tidak dikarenakan dengan suatu kerana. Hal ini bermaksud sifat ma'nawiyah dikarenakan berkait dengan sifat ma'ani. Sedangkan sifat nafsiyah tidak dikarenakan berkait dengan sifat yang lain. Payah ni nak faham. Dia begini. Yang nak dinyatakan oleh Al-Imam Sanusi tadi, dia bagi contoh. Ya, saya bagi contoh tadi ma'ani dengan ma'nawiyah. Orang yang banyak harta dan juga gelarannya jutawan. Sebab dia banyak harta, maka dia digelar jutawan. Kan ada kerana tu kan? Sebab apa dia panggil? Sebab ataupun kerana lah. Kerana apa dia dipanggil jutawan? Kerana dia banyak harta. Kan ada kerana tu. Ni sifat ma'nawiyah dan ma'ani tadi dikeranakan dengan suatu kerana. Maksud di situ. Ya. Sebab bahasa berbelit-belit sedikit ya. Tetapi sifat wujud tadi, kata Imam Bajuri tadi, tak dikeranakan dengan satu kerana. Ya. Nampak kat situ. Ya. Saya pun tak tahulah tuan-tuan. Hadirin hadirat boleh faham ke tak boleh faham tadi. Ya. Cuma tu istilah ya. Istilah nak membezakan sifat salbiyah tadi dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah tadi. Ya. Kita baca balik semula tu. Ya. Beliau membezakan sifat haliyah yang terdapat kepada sifat nafsiyah dan yang ada pada sifat ma'nawiyah dengan perkataan selama mana zat tersebut tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Ya. Hal ini bermaksud sifat ma'nawiyah dikeranakan ya dengan oleh sifat ma'ani. Ya. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Subhanahu itu berkuasa dengan disebabkan oleh sifat ma'ani dia, iaitu sifat kudrat. Ya. Keadaan Allah Subhanahu wa taala itu kaunuhu qadiran, sentiasa berkuasa. Sebab apa sentiasa berkuasa? Sebab ada sifat kudrat. Ada sifat ma'ani tadi ya. Maka sifat ma'nawiyah dia kaunuhu qadiran. Adalah Allah Subhanahu wa taala itu hal dia, keadaannya sentiasa berkuasa. Sebab apa sentiasa berkuasa? Sebab ada sifat ma'ani. Ini yang dikata tadi, dikeranakan dengan suatu kerana ya. Dikeranakan sifat ma'nawiyah tadi dengan adanya, dikeranakan dengan sifat sebab ada sifat ma'ani tadi ya. Mudah-mudahan hadirin tidak boleh faham lah ya. Boleh faham insya-Allah. Apa pun kita dengar dulu ya. Jika diteliti kepada kedua-dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat sebarang bentuk percanggahan makna. Hal ini kerana sifat thubutiyah dan sifat haliyah kedua-duanya tidak sampai kepada kedudukan maujud. Apa yang Imam Sanusi ni nak kata? Imam Sanusi kata sifat ma'nawiyah tadi pun dikategorikan, sifat salbiyah tadi pun dikatakan haliyah juga, sifat hal juga. Ma'nawiyah pun sifat yang dikategorikan dalam maksud haliyah juga ya. Cuma kata Imam As-Sanusi sifat subutiyah dan sifat haliyah kedua-duanya tidak sampai kepada kedudukan maujud ya. Sifat subutiyah ya, yang nak yang ada dalam sifat wujud tadi ya. Sifat subutiyah dan sifat haliyah kedua-duanya tidak sampai kepada kedudukan maujud ya, dapat dilihat dengan mata. Ni nak membezakan ya. Kita tak dapat tengok dengan mata lah ya.
sifat subutiyah zat Allahu Subhanahu wa taala. Memang kita tak dapat tengok, tak boleh nak sabitkanlah, tak dapat dilihat dengan mata. Sifat haliyah pun sama juga, payah sikit kita nak faham ni, berbelit-belit bunyi dia. Yang muka surat 113. Sifat salbiyah pula adalah sifat yang menunjukkan penafian terhadap perkara yang tidak layak bagi Allah. Ini. Jadi hadirin hadirat sekalian, yang mudah kita nak faham tadi, sifat nafsiyah, sifat wujud tadi nak sabitkan, nak mensabitkan wujud zat Allahu Subhanahu wa taala. Itu yang mustahak kita nak faham. Kemudian sifat salbiyah pula menunjukkan penafian, muka surat 113. Nak menunjukkan penafian terhadap perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini juga dikenali dengan sifat adamiyah, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada tiada. Hal ini bukanlah bermakna sifat tidak wujud atau semata-mata tiada, sehingga membawa erti kepada tiadanya sifat qidam atau sifat salbiyah. Namun ia membawa erti yang sama seperti salbiyah itu, bahkan menjelaskan lagi makna salbiyah tersebut seperti yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sanusi. Apa kata Imam As-Sanusi? Anna madlul kulli wahid minha adamu amrin la yaliqu bi maulana jalla wa azza wa laysa madluluha sifatan mawjudatan fi nafsiha. Bermaksud sesungguhnya yang ditunjukkan oleh setiap daripada sifat salbiyah itu adalah tidak terdapat satu perkara sifat yang tidak selayaknya bagi Allah Azza wa Jalla. Dan pada masa yang sama, sifat salbiyah itu tidak menunjukkan kepada satu sifat yang terdapat pada dirinya. Yang mustahak kita faham di sini, sifat salbiyah tadi apa dia? Nak menafikan apa-apa yang tidak layak, apa-apa kekurangan ataupun tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ini yang mustahak kita nak pegang ni. Yang lain tadi tu berbelit-belit tu, payah kita nak faham. Yang senang kita nak faham, sifat salbiyah tadi ni nak nafi. Menafikan apa? Menafikan apa-apa yang tak layak bagi Allah Azza wa Jalla. 5 sifat tadi tu. Tak ada permulaan, baqa, tak ada kesudahan. Mukhalafatuhu lil hawadis, tak sama dengan yang baru. Qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri, tak perlu ada pertolongan zat yang lain. Wahdaniyah, tidak berbilang-bilang, dia tunggal, tidak berbilang. Kita baca dah, kita bahas dah, tidak berbilang sama ada muttasil ataupun munfasil yang kita bahas pada minggu lepas. Jadi hadirin hadirat sekalian, dah pukul 9 lah ni. Saya ingat kesimpulan tadi tu, saya harap semua boleh pegang betul-betul lah, berkaitan dengan sifat salbiyah tadi. Jadi kesimpulan, Imam As-Sanusi telah membagikan sifat 20 kepada 4 bahagian, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat nafsiyah merujuk kepada sifat wujud, manakala sifat salbiyah pula adalah 5 sifat selepasnya, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Manakala perbincangan berkaitan dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah akan diterangkan kemudian. Jadi dalam pada malam ini kita bahas balik tadi ni, maknanya sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Sifat nafsiyah satu sahaja, wujud, yang kita nak sabitkan wujud pada zat Allahu Subhanahu wa taala. Itu sifat nafsiyah. Sifat salbiyah kita nak menafikan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Itu kesimpulan dia. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau ada soalan saya cuba jawab.
Kalau tak ada, saya nak mohon berhenti di sini dululah. Ya. InsyaAllah nanti kita sambung balik. Kita masuk balik sifat-sifat yang seterusnya. Ya. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam, Minta Cik. maaf Ustaz. Saya nak tanya tapi bukan bahagian tauhid lah. Saya nak tanya bahagian faraid satu perkara boleh Ustaz? Boleh, tak apa. Ya. Ya. Minta maaf Ustaz sebab sekarang pun Boleh, bicara Ya. sekarang ni tengah bicara. Macam ni Ustaz. Bicara, okey. Ya, sekarang tengah bicara. Sekarang ni macam ni Ustaz. Bapak saya ni, arwah bapak saya ni ada tanah. Sekarang ni tanah tu dah ada orang nak beli Ustaz. Dah ada orang nak beli. Ya, jadi orang nak beli. Lepas tu sekarang ni pertanyaan saya, jadi tanah tu bila dah jual dengan harga dalam 100,000 macam tu, lepas tu dibahagikan kepada adik-beradik saya yang adik-beradik saya 8 orang, adik-beradik saya 6 orang. Jadi dibahagikan Tanah kepada siapa 6 punya? orang tu. Jadi tanah bapak saya Tanah punya, siapa Muhammad punya? Wazir. Bapak saya punya, Hidup lagi ke ayah dah saya punya. meninggal? Dah meninggal. Dah meninggal ke belum? Ya. Dah meninggal. Maknanya harta pusaka lah ni. Ya. Ya, harta Yalah, harta pusaka. pusaka Jadi lah. Okey. ya. Lepas tu bila jual Apa isu dia? isu dia sekarang mak saya ni dah meninggal juga. Baru 2 tahun ni. Jadi yang mak saya ni dalam pembahagian harta yang dijual tadi tu, mak saya ni ada tak bahagian dia Ustaz? Siapa meninggal dulu? Ayah meninggal dulu kan? Ya, ayah meninggal dulu, mak Ayah baru ni, meninggal baru dulu ke 2 mak tahun ni. meninggal? Ayah meninggal dulu. Meninggal kemudian. Dia ada bahagian. Ya. Ya, Dia ada itu bahagian. masuk pengiraan berlapis tu. Ada bahagian mak tu. Kemudian bahagian mak tu pula nanti akan difaraidkan balik lah kepada waris-waris dia pula. Dia ada pengiraan dia tu. Jangan bimbang. Kalau bicara sedang bicara di mahkamah, kalau sedang bicara di mahkamah, pada saya tak perlu bimbang lah, sebab hakim akan buat penyiasatan waris ni secara terperinci. Siapa mati dulu, siapa mati kemudian ni siapa waris-waris yang berhak, siapa waris-waris yang terdinding. Semua tu. Jadi puan tak perlu risau. Ya. Sekarang ni yang adik-beradik saya petikaikan Ustaz, mak saya ni dah kahwin dapat anak 2 orang lelaki. Bila mak saya ni dia dah kahwin dapat anak 2 orang lelaki. Maknanya itu bahagian harta tu bapak saya punya. Jadi adik-beradik yang mak saya kahwin ni dapat anak 2 orang lelaki ni, yang bahagian mak saya ni tadi adik lelaki saya ni dapat tak? Dari segi hukum syarak dapat, sebab itu waris dia, anak dia. Maknanya kata tadi harta duit 100,000 contohnya kan. Tanah tadi 100,000. Okey, mak ni sebab ada anak-anak yang lain, dia dapat 1/8. 1/8 daripada 100,000. Betul? Ya? Ya. Kemudian mak ni kahwin lain. Ada anak. Suami dia hidup lagi. Suami dia dah meninggal. Suami dia hidup lagi tak? Suami baru. Mana ada anak baru barulah 2 orang. Suami baru baru dia ni dah tak dapat meninggal. Hukum syarak ni dia tak dapat lah. Tapi anak dia tu dapat. Anak itu adalah waris kepada mak ni. Adik-beradik jugalah dengan puan. Maknanya. Faham? Jadi bahagian 1/8 mak tadi ni akan dibagi balik. Bagi balik kepada puan, adik-beradik. Dengan anak yang baru ni, bagilah. Tengok. Nisbah 2-1. 2 lelaki, 1 perempuan. Kalau maknanya daripada 1/8 bahagian mak tadi ni, akan dibagikan kepada adik-beradik ni, kalau kata 20,000, 2,000 bahagian anak lelaki, 1,000 bahagian anak perempuan. Begitulah bagikan untuk faraid dia. Jangan risau, itu mahkamah.
tak Ya, mahkamah maknanya akan dia berikan dia mazhab tu. dia dia akan dapat bahagian mak je lah. Bahagian yang saya punya dengan ayah Ya, saya tu dia tak betul. ada kan? Bahagian ya, betul. Bahagian Oh. yang mak tu, pembahagian kali kedua lah maksudnya tu. Oh. Bagi Ya, kali ya. pertama maknanya mak dengan puan adik-beradik lah yang dapat. Lepas tu mak Ya. meninggal pula kan. Bahagian mak tadi 1/8 tadi tu bagi pula sekali lagi. Maknanya anak Kepada puan adik-beradik dapat kan. Dapat daripada bahagian mak tu, anak yang baru pun dapat juga, adik tiri ni kan dapat dia juga. akan dapat juga Oh ya ya. Dapat Ingatkan saya tak tanya adik-beradik dia puan tu. Ustaz. Ya. Ya Okey. ya ya. Terima kasih Ustaz Okey. ya. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bagi sama rata boleh ke? Tak boleh tu ya, sebab tu dia dah ada apa? Sebab ada pertikaian tadi tu. Kalau tak ada pertikaian tak ada masalah bagi sama rata ya. Muhammad Yusof ni tanya ni, boleh ke bagi sama rata? Bahagian mak tadi ni saja ya. Kalau nak bagi sama rata dengan adik-beradik ni boleh. Ya, kalau dengan persetujuan bersama. Wallahu a'lam. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya mohon berhenti di sini dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan dan kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, saya mohon maaf kalau penyampaian saya ya tak dapat difahami. Apa pun insya-Allah lah, kita terus berdoa, berikhtiar dan juga istiqamah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita insya-Allah untuk kita beramal. Saya mohon maaf sekali lagi lah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pembicara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kuliah syak kita berjalan lancar dengan penerangan dari Datuk yang sangat mendalam. Moga semua ini menambahkan ilmu pengetahuan dan pemahaman di dalam mempelajari ilmu-ilmu ketuhanan tauhid ini. Memang sukar, tapi kita mohon Allah memberi kita kefahaman. InsyaAllah kita tangguh pengajian kita hari ini, Ustaz. Kita ada kuliah syak selepas ni bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi pada pukul 9 suku. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Arif Datuk. Terima kasih juga kepada Encik Naai dan semua jemaah. Saya mewakili Encik Naai mohon ampun maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi penutup majlis, mohon Amat Arif, Yang Amat Arif Datuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mohon wabarakatuh. berdiri dulu ya. Terima kasih semua. Terima kasih Yang Amat Arif Datuk.